Hari ni aku nak share dengan korang semua satu movie ni yang bertajuk Ultraman Dyna and Ultraman 3 Warriors of the Star of Light. Movie ni ditayangkan masa siri Ultraman Dyna masih lagi berlangsung. Kiranya timeline movie ni adalah sama je dengan timeline siri Ultraman Dyna. Dalam movie ni, Shin Asuka yang bertukar menjadi Ultraman Dyna sedang berlawan dengan raksasa yang bernama Jeranda di bulan. Ultraman Dyna ni dia berlawan bersama-sama dengan pasukan Super Guts. Pertarungan tu nampak macam kekuatan Ultraman Dyna dan Jeranda ni adalah setanding, sehinggalah muncul satu kapal perang angkasa yang misteri yang telah memusnahkan raksasa Jeranda. Bila Asuka dan pasukan Guts kembali ke bumi, diorang telah dipanggil ke sebuah pangkalan rahsia yang terletak di Pulau Koryomos. Kat sana, diorang dapati pihak TPC ni telah mencipta satu kapal perang angkasa yang bernama Prometheus. Dan kapal Prometheus itulah yang sebenarnya telah memusnahkan raksasa Jeranda di bulan. Pasukan Super Guts telah dipanggil kerana pihak TPC ni nak memasukkan pengalaman berlawan diorang ke dalam memori kapal perang Prometheus. Jadi dengan pengalaman diorang yang dimasukkan ke dalam memori kapal perang Prometheus, ini menjadikan kapal perang Prometheus tu boleh mengawal pergerakannya sendiri seolah-olah macam ada orang yang mengawalnya. Tapi hakikatnya Prometheus cuma dikawal oleh Artificial Intelligence. Masa Asuka nak transfer pengalamannya pergi ke Prometheus, dia mendapat bayangan bahawa Ultraman Dyna dimusnahkan oleh kapal perang Prometheus tu. Dalam bayangan tu, Ultraman Dyna cubalah nak melawan balik menggunakan Solgen Beam dia, tapi malangnya tembakan daripada kapal perang Prometheus tu lebih kuat dan menyebabkan Ultraman Dyna kalah dan lenyap terus. Lepas tu barulah Asuka tersedar semula. Rupa-rupanya masa proses transfer memori tu dia dah jatuh pengsan. Pada waktu Asuka tersedar tu, pangkalan rahsia tu telah diserang oleh UFO. Asuka pun bertukarlah menjadi Ultraman Dyna sebab dia nak musnahkan UFO tu. Sekali tiba-tiba kapal perang Prometheus pun muncul juga. Ultraman Dyna ingatkan kapal perang Prometheus tu nak bantu dia. Rupa-rupanya kapal perang Prometheus tu serang dia. Sebenarnya kapal perang Prometheus tu dan doktor yang cipta kapal perang tu, iaitu Dr. Kisaragi, telah dikawal oleh satu geng alien jahat ni yang bernama Alien Monera. Kapal perang Prometheus tu kemudiannya berubah bentuk menjadi bentuk humanoid dan dipanggil sebagai Death Phaser. Ultraman Dyna langsung tak dapat nak menyerang Death Phaser sebab Death Phaser ni ada simpan memori pergerakan Ultraman Dyna. Lepas tu Ultraman Dyna nampak yang Death Phaser ni nak lepaskan tembakan Neo Maxima Cannon ke arahnya, dan pada ketika itu Dyna teringat semula bayangan yang dia dapat di mana tembakan tu telah menyebabkan dia mati. Dyna berjaya mengelak tembakan tu, tapi tembakan tu telah menyebabkan Pulau Koryomos tu meletup dan ramai yang ingat Ultraman Dyna telah mati kesan daripada tembakan tu. Tapi sebelum aku sambung cerita aku ni, aku nak tanya kat korang semua, korang teringin tak nak pakai cincin yang lain daripada orang lain, yang warna batu biru dia nampak mewah dan eksklusif? Apa kata korang tempah cincin batu biru Tanzanite Silver 925 daripada Arden Jewellery? Diorang ni tengah buat promosi set cincin couple sekarang. Ada diskaun RM30 weh. So kalau korang nak, kalau korang tengok video aku ni dekat Facebook, aku ada letak link kat ruangan komen. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So tunggu apa lagi? Kliklah link tu sekarang. Alright, kita sambung balik dengan cerita kita. Asuka dan Dyna sebenarnya masih lagi selamat, tapi disebabkan serangan tu, Asuka hilang keyakinan diri. Asuka merasakan yang Death Phaser ni terlalu kuat dan susah untuk dikalahkan. Lebih-lebih lagi bila Death Phaser ni tahu semua pergerakan dia. Tapi bila Asuka bertemu dengan Kapten pasukan Guts, iaitu Kapten Iruma, di mana dia nak bertanya tentang di manakah keberadaan Ultraman 3. Tapi Kapten Iruma cakap yang Ultraman 3 dah tak boleh nak ditemui lagi. Cuma Kapten Iruma ada bagi nasihat kepada Asuka. Dia mengatakan bahawa kekuatan untuk melawan ketakutan adalah dengan percaya kepada kuasa cahaya yang ada pada orang sekeliling kita. Jadi bila Asuka kenang balik orang-orang yang ada kat sekeliling dia yang selalu bantu dia, dia pun berjaya mendapatkan kembali keyakinan diri dia, dan sekali lagi Asuka bertukar menjadi Ultraman Dyna. Kali ni Dyna memang betul-betul yakin yang dia boleh kalahkan Death Phaser. Masa Death Phaser tengah recharge dia punya tembakan Neo Maxima Cannon tu, Ultraman Dyna pun tumbuk meriam tu sampai tembus weh. Lepas tu Ultraman Dyna campak Death Phaser ke udara dan Death Phaser pun meletuplah ke atas sana.
Ingatkan benda sudah settle lah. Sekali geng-geng alien Monera ni diorang bergabung dengan kapal angkasa diorang dan menyebabkan diorang semua berubah menjadi raksasa yang dinamakan sebagai Queen Monera. Queen Monera berjaya menangkap Ultraman Dyna dan mengurungnya di dalam kurungan yang dibuat pada badannya. Masa tu, kuasa dan tenaga Ultraman Dyna juga telah disedut dan nampak macam Ultraman Dyna tu memang dah nak mati lah. Ingatkan dah tak ada harapan lah nak selamatkan Ultraman Dyna. Tapi dengan kuasa cahaya yang datang daripada orang ramai kat situ, diorang berjaya menghidupkan semula Ultraman 3. Ultraman 3 pun lepaskan Dyna dari dalam kurungan tu dan kemudiannya memberi tenaga baru kepada Ultraman Dyna. Jadi dengan gabungan tenaga dua Ultraman ni, Ultraman 3 dan Dyna akhirnya berjaya mengalahkan Queen Monera. Lepas kemenangan tu, Ultraman 3 pun lenyap entah pergi ke mana. Ramai peminat Ultraman 3 yang kecewa lah dengan movie ni sebab diorang tak dapat tengok kemunculan Daigo Madoka. Aku dapat tahulah yang Daigo Madoka tu, pelakon yang membawa watak Daigo Madoka tu, dia tak dapat join movie tu sebab tengah buat tour bersama-sama dengan dia punya band.